cartoon. Assalamualaikum, saya Muhammad Zamzuri bin Muhammad Zul, nombor matrik 260023. Pengajaran yang diperolehi daripada konflik yang berlaku ini, sikap bertolak ansur juga perlu diamalkan oleh pemimpin negara. Kedua-dua pihak perlu mempunyai sikap bertoleransi di antara satu sama lain. Sebagai contoh, isu perebutan Kashmir dan perang ini bermula sejak tahun 1947 lagi di antara Pakistan dan India. Jika sikap bertolak ansur diamalkan sejak awal lagi, sudah lama keamanan di kawasan Kashmir dapat dikecapi. Maka dasar kedua-dua negara mestilah menerapkan perundingan secara aman dan mengaplikasikan konsep bertolak ansur di dalam perjanjian damai dengan mengambil kira keamanan sejagat. Ini kerana dengan terjadinya perang, sudah tentu berbagai anasir ekstremis akan tumbuh dan menyubur dan merebak ke seluruh dunia, serta isu-isu kemanusiaan seperti pelarian, kebodoran dan wabak penyakit. Lazimnya, dalam sesuatu perundingan, individu yang terlibat akan cuba bertolak ansur tentang isu yang dirundingkan dalam usaha untuk mencapai persetujuan. Dalam keadaan ini, tawar-menawar akan lebih berlaku sekiranya seseorang itu percaya apa yang akan mereka peroleh daripada sesuatu perundingan itu lebih buruk berbanding dengan keadaan yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada rakan-rakan saya. Pengajaran dari kajian kes peperangan di antara India dan Pakistan ialah kerjasama. Kerjasama ialah strategi yang paling ideal kerana bukan sahaja mengambil kira keperluan dan kepentingan, bahkan keperluan pihak yang satu lagi. Jika negara India dan Pakistan dapat bekerjasama dengan baik, mungkin sekarang kedua buah negara ini aman. Dalam kajian kami, ini paling mencabar kerana memerlukan perhatian dan komitmen yang tinggi oleh kedua-dua pihak dan memakan masa untuk bersedia dalam berkomunikasi. Kekangan dari ini menyebabkan dua buah negara tersebut tidak dapat bekerjasama dengan baik. Sebelum saya pergi lebih lanjut, saya akan beri pengenalan sikit. Konflik ini adalah merupakan ketegangan antara dua atau lebih entiti sosial yang tercetus dari perbezaan tidak balas benar dengan apa yang diharapkan. So, sama seperti dengan negara India dan Pakistan ni, masing-masing tidak dapat mencapai kata sepakatan lagi. So, apabila saya teliti dari dalam konflik yang berlaku di antara India dan Pakistan ni, sebab mereka dua buah negara ni masing-masing merebut wilayah Kashmir dan ada lagi, dan mereka juga menggunakan sistem peperangan untuk menyelesaikan masalah tu. Tapi sampai sekarang perkara ni masih lagi tidak capai satu kata putus dan tidak memberi satu kesan yang positif. Masing-masing dua buah negara ni tidak capai satu keputusan yang mana memecah belahkan lagi dan memberi satu penderitaan. Okey, pengajaran yang saya dapat dalam peristiwa perang di antara dua buah negara ni, iaitu kita kena memberi satu sifat mempermudahkan, di mana kita perlu mengorbankan keperluan kita sendiri untuk memenuhi keperluan orang lain, dan juga hal ini dia boleh untuk mengekalkan kedamaian dan keharmonian kumpulan lah. Kalau kita dekat pejabat, kita cuba mempermudahkan urusan orang lain, dan apa yang positif kita dapat, urusan kita pun akan dipermudahkan. Tetapi kita tak dapat penuhi keperluan kita dan berada di pihak lain juga kerana lawan kita tu dapat penuhi sendiri keperluan mereka. So dan apabila diaplikasi dalam keluarga dan rakan-rakan, kerana ini lebih mementingkan hubungan tu melebihi dari keperluan kita sendiri. Baiklah, apa yang saya dapat dalam kes India dan Pakistan ni, sebetulnya lah, sejujurnya apabila kita mengaplikasikan sifat-sifat yang baik dalam kehidupan kita, ia boleh memberi satu impak yang positif. So apabila kita memberi satu kepentingan diri sendiri, ia akan memberi satu kesan yang tidak baik lah, bukan setakat untuk diri kita sahaja, dan juga ia akan melibatkan orang lain. So kita kena mengorbankan apa yang keperluan kita untuk memenuhi keperluan orang lain. So sampai sini saja penerangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Sufian Saab bin Muhammad Hamam, matrik nombor 260073, PJJ Kota Baru, Grup E.
konflik di antara India dan Pakistan ni, kita tahu bahawasanya mereka merebutkan Kashmir. Apa yang saya dapatnya, dia dapat daripada 7 faktor, iaitu faktor geografi, faktor geopolitik, faktor agama, faktor politik, faktor keamanan dan keselamatan serta faktor persaingan pengaruh. Apa yang kita boleh dapat pengajaran kat sini dari sudut organisasi kita sendiri, persaingan ni ialah menekankan perkumpulan dan kepentingan diri sendiri dan lebih banyak bercakap serta sering menyalahkan pihak yang satu lagi. Satu pihak tu akan gunakan serangan atau kuasa untuk menewaskan lawannya. Ini dipanggil medan perang. Helah, kritikan, komparasi, kata-kata kesat atau kasar serta serangan peribadi digunakan kerana akan berlaku saya menang, anda kalah. 14th, 2019, a suicide bomber attacked a convoy of Indian security forces. We're getting reports of multiple casualties in a He killed at least 40 Indian soldiers here in Kashmir. the deadliest attack the region has seen this century. The bomber was part of an Islamic militant group based in Pakistan. Jaish-e-Mohammed claimed responsibility for that attack. 12 days later, India carried out airstrikes in northwestern Pakistan. Then Pakistan shot down at least one Indian aircraft around here. Tensions rose between the two rival nations. Can escalate. To escalate. Serious escalation in years. Kashmir is one of the most disputed places on earth. Over the course of 70 years, it's been at the center of 3 wars, fought between 2 massive armies. It's heavily occupied by more than 500,000 Indian troops and a deadly collection of militias and terrorist groups. Kashmir is the stage for the relentless conflict between India and Pakistan. But focusing on these 2 countries can obscure what's really at stake: the voice of Kashmiris who are caught in a vicious cycle of violence. Whenever there is any conflict between India and Pakistan, Kashmir is always the battleground. Kashmir is a disputed area. It neither belongs to India nor belongs to Pakistan. 2 giants of nuclear giants, we are nothing in between them. There is always uncertainty. You never know what is going to happen. It can be a hartal, it can be a strike, anybody can be killed anytime. We are the pawns in their hands. It's a mess. It is a mess, and we have been affected in every possible direct and indirect way. I have been born in this conflict, and I have to die within this conflict. Kashmir is one of the most strategic places in the world, where 3 powerful countries collide: India, Pakistan, and